Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita teruskan PDPR pada minggu yang ke-7 bagi subjek Pendidikan Islam tahun 6. Kita akan sambung pada hari ini pada muka surat, buku teks muka surat 138. 138. Okey, kalau sebelum ni hari tu kita dah belajar dari muka surat 135, 136 dan 137. Bidang sirah, tajuk besar dia Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah. Dan kita belajar sebelum ni berkenaan dengan latar belakang peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Apakah peristiwa-peristiwa yang membawa kepada berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Jadi hari ini kita sambung lagi berkenaan dengan isi perjanjian Hudaibiyah dan kesannya. Sekali lagi, tajuk hari ini ialah isi perjanjian Hudaibiyah dan kesannya. Tajuk dia ada di kotak kuning tu. Muka surat 138. Muka surat 138. Buku teks Pendidikan Islam tahun 6. Okey, isi perjanjian Hudaibiyah dan kesannya. Kalau kita tengok di sini ada kotak yang sebelah kanan ni kotak berwarna oranye dan sebelah kiri pula kotak berwarna biru muda. Okey, yang berwarna oranye ni ialah isi perjanjian Hudaibiyah, manakala yang berwarna biru ialah kesan kepada perjanjian Hudaibiyah tu. Okey, isi dia ada berapa? Kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Isi perjanjian Hudaibiyah ada 5 dan kesan dia ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 kesan kepada isi-isi perjanjian tadi. Okey. Isi yang pertama kita tengok sini yang warna oranye ni, isi perjanjian yang duk sebut kata perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah tu ada apa dalam dia kan? Apa dia perjanjian tu? Ini kita nak tengok. Dia ada 5 kandungan dalam perjanjian tu. Okey, yang pertama kita baca gencatan senjata selama 10 tahun. Gencatan senjata selama 10 tahun. Okey. Apa maksud gencatan senjata? Selalu kita dengar perkataan ni. Dalam berita pun ada perkataan gencatan senjata. Maksudnya kedua-dua pihak, sama ada pihak Muslim ataupun pihak musyrikin Quraisy, tidak boleh menggunakan senjata. Perlu simpan senjata masing-masing selama 10 tahun. Itulah maksud gencatan senjata. Maksudnya kena simpan senjata. Tidak boleh guna senjata selama 10 tahun. Berapa tahun gencatan senjata ni? 10 tahun. Itu isi perjanjian yang pertama. Apa kesan dia bila berlaku gencatan senjata ni? Kita baca di kotak biru pula di tepi ni. Pertumpahan darah dapat dielakkan dan penyebaran dakwah dapat dilakukan secara terang-terangan tanpa halangan. Okey, bila berlaku gencatan senjata, bila semua orang tak boleh guna senjata selama 10 tahun, maka pertumpahan darah dapat dielakkan dan
dakwah dapat disebarkan, dakwah dapat dilakukan, disebarkan secara terang-terangan. Kalau sebelum ni sebelum gencatan senjata, nak berdakwah kena sembunyi-sembunyi. Sekejap lagi ada orang tembok ke, ada orang tikam dengan pedang dan sebagainya. Tapi bila berlaku gencatan senjata di mana semua orang tak boleh guna senjata, sama ada orang Islam ataupun orang kafir tak boleh guna senjata, maka bolehlah orang Islam ni berdakwah secara terang-terangan, tak perlu takut orang tembak dan sebagainya, sebab semua orang tak boleh pegang senjata. Okey. Isi perjanjian yang kedua, perjanjian Hudaibiyah yang kedua, isinya ialah, tengok kotak warna oranye ni, orang Islam tidak dibenarkan menunaikan umrah pada tahun itu. Orang Islam tidak dibenarkan menunaikan umrah pada tahun itu. Ni macam nampak macam pelik. Maksudnya kalau kita lihat balik video sebelum ni berkenaan dengan latar belakang perjanjian Hudaibiyah ni, orang Islam ni beramai-ramai, lebih kurang 1,400 orang, bergerak daripada Madinah nak pergi Mekah untuk menunaikan umrah. Tapi bila tiba di satu kawasan bernama Hudaibiyah, maka berlakulah perjanjian Hudaibiyah. Bila berlaku perjanjian Hudaibiyah ni, orang Islam tidak dibenarkan pula menunaikan umrah pada tahun itu. Jadi tak bolehlah pergi Mekah buat umrah seperti mana rancangan awal tu nak pergi buat umrah di Mekah. Jadi mereka kena patah balik, baliklah semula ke Madinah. Okey, itu isi perjanjian Hudaibiyah. Dan kita tengok apa kesan dia bila orang Islam tak boleh pergi buat umrah seperti mana rancangan asal tu. Okey, keazaman kaum muslimin semakin kukuh untuk kembali ke Mekah menunaikan umrah. Sekali lagi, keazaman kaum muslimin semakin kukuh untuk kembali ke Mekah menunaikan umrah. Okey, jadi bila orang Islam tak dibenarkan buat umrah dan kena patah balik ke Madinah, mereka bukan patah semangat, sebaliknya keazaman nak kembali ke Mekah untuk buat umrah tu semakin kukuh, semakin kuat. Rasa teringin nak buat umrah di Mekah tu semakin kuatlah keazaman tu. Itulah hikmah. Ya. Okey, isi perjanjian yang ketiga, kedua-dua pihak bebas membuat perjanjian dengan pihak yang lain. Sekali lagi, kedua-dua pihak bebas membuat perjanjian dengan pihak yang lain. Kedua-dua pihak ni pihak apa? Dua pihak tu. Pihak muslimin dan juga pihak musyrikin Quraisy Mekah. Bebas membuat perjanjian dengan pihak-pihak yang lain. Jadi muslimin pun bebas membuat perjanjian dengan mana-mana pihak yang dia suka, dan musyrikin Mekah pun bebaslah membuat perjanjian dengan mana-mana pihak yang disukai. Okey, apa kesan dia bila berlaku isi perjanjian ni? Nabi mengambil peluang menjalinkan hubungan dengan negara dan kabilah Arab yang lain. Nabi mengambil peluang menjalinkan hubungan dengan negara dan kabilah Arab yang lain. Bila berlaku isi perjanjian ni, maka Nabi pun ambillah peluang untuk membina hubungan diplomatik dengan negara dan kabilah Arab yang lain. Arab ni banyak kabilah, bukan kata musyrikin saja, macam-macam. Jadi bila dibenarkan untuk membuat perjanjian, Nabi pun ambillah peluang untuk berdakwah dengan menjalinkan
hubungan dengan negara dan kabilah Arab yang lain-lain lah, banyak lagi negara untuk dijalinkan hubungan. Okey, seterusnya kita baca isi yang keempat. Orang Quraisy Mekah yang datang kepada pihak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa kebenaran walinya, walaupun telah memeluk Islam, hendaklah dipulangkan semula kepada kaumnya. Isi yang keempat ni. Sekali lagi kita baca supaya boleh faham. Orang Quraisy Mekah yang datang kepada pihak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa kebenaran walinya, walaupun telah memeluk Islam, hendaklah dipulangkan semula kepada kaumnya. Maksudnya, Nabi duduk di Madinah, tapi kalau ada orang daripada Mekah, orang Quraisy daripada Mekah mai kepada Nabi di Madinah tanpa kebenaran wali. Maksudnya tanpa kebenaran wali lah. Kalau kata orang perempuan tu, suaminya ataupun bapaknya dan sebagainya lah, orang-orang kaum keluarga dia, kalau dia mai dekat Nabi tanpa kebenaran wali, walaupun orang tu Islam, dia hendaklah balik semula kepada kaumnya. Balik semula ke Mekah, hendaklah dipulangkan, dihantar balik ke Mekah. Okey. Nombor 5, sesiapa daripada pihak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang kepada pihak Quraisy Mekah tidak akan dipulangkan. Okey. Sekali lagi, sesiapa daripada pihak Nabi Muhammad yang datang kepada pihak Quraisy Mekah tidak akan dipulangkan. Kalau tadi orang Quraisy Mekah mai kat Nabi, kita kena pulangkan dia balik kepada kaum dia. Tapi kalau ada orang daripada kumpulan Rasulullah SAW di Madinah, kalau orang daripada Madinah pergi Mekah sana, dia boleh terus duduk di Mekah, dia tak payah dihantar balik ke Madinah. Nampak macam berat sebelah lah, macam memihak, macam bagi menang kat orang musyrikin Mekah kan. Tapi kita tengok pula kesan dia. Kesan dia di sini kita baca, peluang menyebarkan Islam melalui muamalah antara orang Islam dengan bukan Islam di Mekah. Sekali lagi, peluang menyebarkan Islam melalui muamalah antara orang Islam dengan bukan Islam di Mekah. Muamalah ni maksudnya, di sini muamalah maksudnya berjual belilah. Jadi sambil-sambil berjual beli antara orang Mekah dan Madinah ni bolehlah berdakwah. Okey, kesan yang kedua, semakin ramai penduduk Mekah memeluk Islam. Semakin ramai penduduk Mekah memeluk Islam. Jadi macam tu pula. Sebab apa? Sebab orang yang daripada pihak Nabi, yang mana daripada Madinah ni, kalau dia pergi Mekah, dia tak payah balik Madinah dah. Dia boleh duduk terus di Mekah. Jadi bila dia duduk terus di sana, dia pun bolehlah berdakwah kepada orang-orang Mekah yang bukan Islam tu. Daripada situlah jadinya semakin ramai orang penduduk Mekah yang tadi ni, yang bukan Islam tu, dia memeluk Islam. Okey, itu sahaja 5 isi perjanjian Hudaibiyah dan kesan-kesannya. Kalau kurang faham, boleh ulang-ulang balik menonton video ni. InsyaAllah akan faham. Okey, kita tengok sikit latihan di website live worksheet macam mana nak buat. Okey, baiklah. Ini adalah latihan di
latihan secara online lah di live worksheet. Okey, seperti mana dalam link yang telah diberikan. Apa yang dia suruh buat, kita baca arahan dia sini. Tulis jawapan yang betul mengenai isi perjanjian Hudaibiyah. Tulis jawapan yang betul mengenai isi perjanjian Hudaibiyah. Okey, kita tengok ada pilihan jawapan dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pilihan jawapan yang mana kamu boleh drag ataupun tarik jawapan ni, tekan lama-lama dan tarik ke tempat kosong mana-mana yang kamu rasa betul. Okey, kita baca pilihan jawapan daripada sini yang atas sebelah kanan ni. Apa dia ni? Mungkin ada rakan-rakan kita yang tak berapa boleh baca Jawi, jadi kita tolong baca. Okey, sini ialah Nabi Muhammad. Sini Nabi Muhammad. Ini perjanjian. Yang sini Quraisy. Okey, seterusnya 2 kotak yang bawah ni senjata. Sini senjata dan di tepi dia umrah. Okey, soalan ada 1, 2, 3, 4, 5 soalan. Kamu kena ambil daripada kotak di atas ni dan isi di garis kosong tu mana-mana yang kamu rasa betul, dan bila habis saja kamu tekanlah finish, akan dapat markah berapa. Okey, soalan yang pertama. Gencatan tempat kosong selama 10 tahun. Titik. Gencatan apa? Cari di atas tadi dan isilah di tempat kosong. Kalau kurang pasti dengan jawapan, boleh ulang-ulang balik video yang awal tadi. Yang kedua, dia kata apa? Orang Islam tidak dibenarkan menunaikan tempat kosong. Ini soalan kedua. Orang Islam tidak dibenarkan menunaikan tempat kosong pada tahun itu. Titik. Orang Islam tak dibenarkan tunaikan apa? Cari di atas tadi dan tarik, pergi letak di tempat kosong. Okey, soalan yang ketiga. Orang tempat kosong Mekah yang datang kepada pihak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa kebenaran walinya, walaupun telah memeluk Islam, hendaklah dipulangkan semula kepada kaumnya. Titik. Orang apa? Orang tempat kosong Mekah yang datang kepada pihak Nabi Muhammad tanpa kebenaran walinya, walaupun telah memeluk Islam, hendaklah dipulangkan semula kepada kaumnya. Soalan yang keempat. Sesiapa daripada pihak tempat kosong yang datang kepada pihak Quraisy Mekah tidak akan dipulangkan. Sekali lagi, soalan yang keempat. Sesiapa daripada pihak tempat kosong yang datang kepada pihak Quraisy Mekah tidak akan dipulangkan. Titik. Soalan terakhir. Kedua-dua pihak bebas membuat tempat kosong dengan pihak yang lain. Kedua-dua pihak bebas membuat tempat kosong dengan pihak yang lain. Titik. Okey. Sekali lagi, macam mana nak buat? Kamu pilihlah jawapan yang betul dan letakkan di tempat kosong. Contoh. Okey, bila dah habis, kamu tekanlah finish ni.
Okey, tekan finish. Lepas tu kamu tekan check my answer. Itulah kamu dah dapat berapa markah di atas tu. Okey. Itu saja untuk hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.